بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qala al-muallif rahimahullah, ketiga takbiratul ihram. Antara rukun semaya takbiratul ihram. Apa makna takbir? Ta'rif takbir itu ialah qaulul musalli liftitahis salah Allahu akbar, atau kullu dzikrin yasiru bihi syari'an fis salah. Perkataan musalli untuk membukakan solatnya Allahu akbar, ataupun setiap zikir yang jadi dengan dia musalli itu masuk di dalam sembahyang. Jadi dalam mazhab kita kena Allahu akbar takbir. Hak lain pun sama juga. Dinamakan takbir yang masuk dengan dia ke dalam sembahyang itu dengan takbiratul ihram tu kerana apa? Kerana bahawa ia mengharamkan sesuatu yang halal yang menafikan solat. Itu sebab ilat nama takbiratul ihram. Ataupun dia panggil taharrum. Pendapat fuqaha tentang hukum takbir ni. Takbiratul ihram satu rukun daripada rukun semaya pada pendapat jumhur fuqaha, dan satu jemaah pada ulama daripada fuqaha Hanafi. Jumhur tu termasuk mazhab kita Syafi'i tu, dalam kurungan tu. Berkata Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, takbir itu adalah syarat, bukan rukun dia. Dan ialah yang muktamad pada mazhab Hanafi. Itu sebagai huraian tu luar mazhab sikit tu. Kita tengok kepada dalil takbir. Dalil takbir sikit kita masuk. Dalil pertama hadis Sayyidina Ali, bahawa Rasulullah bersabda, Miftahus salah at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ada ni selalu kita dah dengar lah. Anak kunci ataupun pembukaan solat itu adalah tuhur, mana berwuduk lah, taharah. Perkara yang mengharamkan dalam solat itu adalah takbir. Bila takbir, halal jadi haram. Dan yang menghalalkannya itu memberi salam. Ada yang kedua, ada riwayat Aisyah berkata, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan dan memulaikan solatnya dengan takbiratul ihram dan mensudahikan solat dengan memberi salam. Pada takrif hadis tu insya-Allah nak baca sedikit dah. Ada yang ketiga, daripada Abdullah ibn Umar, beliau berkata, adalah Rasulullah apabila bangkit kepada salat, beliau mengangkat dua tangannya membetuli dua bahu. Tangan betul waktu takbir lah. Kamu dia takbir ya. Dia takbir ya, rukun angkat tangan sunat. Angkat tangan itu sunat. Tak nak angkat tak apa, tak bawah tak salah. Dalil yang keempat, hadis Abi Hurairah berkata, adalah Rasulullah apabila bangkit kepada salat lalu takbir ya ketika beliau berdiri. Jadi kesimpulan 2, 3, 4 hadis itu lebih kurang. Dah. Hadis yang kelima tu insya-Allah baca sikit dah. Sebagai pergi kepada mata muka surat 390. Ketiganya takbiratul ihram. Maka wajib atas yang kuasa menutur. Menutur tu mana berlafaz lah. Bertutur, menutur, bertutur. Tu kita kecek kapung. Berkecek
boleh berkata jelas dengan takbir tu bahawa berkata Allahu Akbar. Maknanya kalau orang boleh kata, kena kata. Maka tidak sah Ar-Rahman Akbar. Dan umpamanya seperti Allahu Kabirun, Allahu Azimun, Allahu A'zamu. Tak sah belaka tu. Tak sah belaka. Tergidik sana lagi. Maka tidak memadai tiap-tiap yang mengubahkan salah satu daripada dua lafaz itu. Dan tidak sah pula mendahulukan akbar atas lafaz Allah. Itu syarat takbir belaka, nanti kita baca bawah lagi tentang kaki tu. Dan tidak mengapa dicerai antara dua lafaz itu dengan al, seperti Allahul Akbar, boleh. Dan dengan sifat yang tak panjang lah, sifat menana'ak wasah, Allahul Jalilu Akbar, atau Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Sekadar tu boleh lagi tu, jangan panjang. Salahnya jika panjang, ia seperti 3 sifat ataupun lebih. Maknanya kalau 1 sifat dan 2 tak apa lagi, bila 3 tak boleh lah. Orang 3 tak boleh, bukan lebih. Seperti kata Allahul Jalilul Azimu Akbar, situ kalau kira mari baru 2 kata. Tambah lagi lah, tambah Ar-Rahman ke apa ke lagi. Kau nak tengok sini. Ada silap kita tulis kalau ke mana. Kita jatuh. Allahul Jalilul Azimul Halimu. Jatuh. Tambah Al-Halimu. Ketiga tu. Sebab ada tu 2 tak apa lagi. Al-Halimu. Kita jatuh tu tambah. Kalau kita tak mengaji, payah nak tambah, nak tahu tak? Nak pelakon kat asal tu. Kita tengok nota kaki muka surat 390. Kalau huruf 3 takbiratul ihram. Bermula syarat takbiratul ihram itu 20 syarat. Iaitu bahawa jatuh ia pada ketika qiyam pada semaya fardu. Kalau tengah nak hunggap jalan mari takbir tak boleh tu. Kita kena berdiri beradu dulu. Dan jangan lurah arak. Dan dengan lurah arak jangan pula. Bagi orang kuasa atasnya, dia takbir dengan Fatihah itu berlainan. Masalah takbir boleh kita translate kepada bahasa yang lain. Tapi kalau Fatihah, kalau orang tak pandai baca, tak boleh nak terjemuh. Dia kena gantikan dengan ayat lain. Kalau tak pandai ayat, gantikan dengan zikir sebanyak bilangan huruf Fatihah. Suk terik tak pandai duk dia Fatihah. Tapi takbir ni kita nak tukar bahasa, nak jadi lurah lain tak apa. Tapi asalnya orang ni kalau kuasa kena lurah harap. Dan dengan lafaz jalalah, apa Allah. Dan dengan lafaz akbar. Dan di dahulu lafaz jalalah atau akbar, tu syarat. Dan ketiada mak hamzah jalalah, mak tu panjang. Allah, jangan. Dan harus digugurkan dia apabila diwasalkan dia dengan bagian yang dulu. Hamzah tu kalau kita wasal dengan hak dulu boleh kita buat atau tak apa. Tak ada kena buh tu. Seperti kata imaman ataupun ma'muman, lepas tu Allahu Akbar, alif tu kita tinggal. Boleh? Hamzah tu. Ma'mumanillah, gitu. Benuh lu. Imamanillah, kita buat. Jadi dia bila beripung dua mati kena buah nukci, nualuh bawah tu, maka hamzah tak ada lah. Tetapi dia wasakan dia ia khilaful aula. Orang molek tu kita sambung lalu, kena beradu. Dan tak harus digugurkan hamzah akbar. Atau nawai tak boleh lah. Jadi maaf bagi orang awam menukarkan dia akan wa. Hamzah jadi wa. Allahu Akbar. Orang awam, orang mengaji tak boleh.
Dimaafkan baginya pula menukarkan kah akbar itu jadi hamzah pada ketika lemah. Kah dia hamzah. Tu kah. Jadi huruf kah tak ada lah. Allahu akbar. Bunyi ak itu ya. Boleh. Dan tidak emakkan ba akbar. Jangan panggil ba. Bar. Ketiadaan tasdik kan dia akan ba. Akbar. Jangan. Dan ketiadaan ditambah waw yang saking ataupun waw yang berbaris antara dua kalimah itu. Allahu akbar. Allahu wa akbar. Salih belaka. Dan ketiadaan waw dulu pada lafaz jalalah. Wallah. Jangan. Dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimah itu. Allah. Baik. Akbar. Tak ada itu. Sungai lama. Salah hadiah yang pendek, dia sebentar, maka tak mendorak. Maka tabik panjang itu bahawa dia lebih atas diam yang bernafas. Itu agak lebih kadang-kadang bernafas itu panjang. Bahawa diperdengarkan dirinya, ini syarat takbir kita kena dengar sekalian hurufnya. Jika baik pendengaran, kalau telinga tak tuli lah. Dan tidak yang menegah, tak ada suara hingga bangga hak lain. Dan masuk waktu pada semaya fardu dan semaya sunat, jadi waktukan dia ataupun mempunyai sebab. Dan dijatuhkan dia pada hal berhadap kiblat, takbir. Dan ditakhirkan pada takbir imeh, syarat kita makmun lepas tu imeh, pada hak orang mengikut imeh. Bahawa tidak ditukarkan hamzah akbar itu akan waw. Dan tidak ditukar kaf akan hamzah. Maka sah tersebut itu pada orang alim, maka tidak sah tersebut itu pada orang alim pada yang pertama dan tidak sah pula pada orang alim pada yang sengaja, lagi yang kuasa pada yang kedua. Orang awam tak apa, orang alim tak ada. Dan bahawa tidak dilebihkan mak pada alih yang antara la dengan ha tu atas 14 harakat. Allah, jangan lebih 14 harakat, kalau lebih tak ada. Bila nak cari, maka jika lebih tak 14 mudarat, mana batal. Allah tak sunah apa. Allah pula lagi kan. Amung lagi 3 kali Allah. Allah tak suruh lagi. Alih satu panjang. Ketiadaan sarif perkara memalingkan daripada takbir. Kedua-puluhnya muqaranah niat dengan takbir. Habis. Kita tengok bawah ke satu pula sebagai dalil bab takbir Allahu Akbar di mana dalil hadis. Berkata fuqaha kita Syafi'i tertentu lafaz takbir itu dengan Allahu Akbar. Dalil yang menunjuk bahawa khusus lafaz takbir itu dengan Allahu Akbar ialah seperti berikut. Di antaranya dalil pertama hadis Abi Humaidin. Adalah Rasulullah bila bangkit kepada solat i'tidal ia pada hal berdiri betul. Dan mengangkat dua tangannya membetuli dua bahu kepada beliau berkata Allahu Akbar. Itu sebagai perbuatan Nabi itu, tibak Nabi. Dalil yang kedua hadis Sayyidina Ali bahawa Rasulullah apabila bangkit kepada salatnya lalu berkata Allahu Akbar. Itu sambunglah. Habis. Maka jika lemah daripada menyebutkan dia akan lafaz Allahu Akbar takbir itu dengan lafaz Arab. Kemudian daripada belajarnya mengaji dah tapi nak kata tak boleh. Tok kata Allahu Akbar tak boleh kata pakai su. Allahu Akbar hendak tahu. Tak boleh kata pakai su. Mana wak ke mana? Hendak diterjemah dengan barang mana lugah. Jemah. Bahasa Jawi, Allah yang Maha Besar lagi. Dan jika dengan lain pada lugahnya sekalipun, nyetel lugah lain pula, bahasa Inggeris. Padahal pun kena kecil Inggeris pun boleh. Kesatu. Menjalani ulama kita Syafi'i. Jadi kita utamakan mazhab kita dululah. Kepada tak harus takbir dengan bahasa ajam bila pandai bahasa Arab. Karena sabda Nabi sallu kama raaitumuni usalli, bersolatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat. Dan pula kerana bahasa Nabi bertakbir dengan bahasa Arab.
Dan pula sabda Nabi bagi orang menjahatkan semaya ataupun dikatakan al-musi'u salatah, namanya Khalaq bin Rafi' Az-Zuraki. Tu orang menjahatkan semaya, cerita dia panjang tu. Nabi kata iza qumta ila salah ataupun lis salah fakabbir. Bila akam berdiri semaya maka takbirkanlah. Dan kerana bahasa tidak dinakalkan daripadanya bahawa beliau, daripada Nabi tu lah, bahawa beliau memalingkan pada bertakbir dengan bahasa Arab sehingga beliau wafat. Nabi kita tak pernah bawa takbir dengan hak lain, melainkan bahasa Arab. Siapakah meninggal dunia? Ini hukum tersebut jika ia pandai bahasa Arab. Jika boleh bercakap, bertutur bahasa Arab. Adapun jika tak ia pandai, adapun jika tiada ia pandai bahasa Arab, maka lazimkan dia belajar takbir. Kena belajar dulu. Jika waktu tu luah dan jika tidak, waktu pun tak ada, hendak ia bertakbir dengan bahasa seorang itu juga. Takbir terjemah. Seperti demikian juga tasyahud akhir selawat atas Nabi harus kedua dengan lain pada bahasa Arab. Di sini mereka itu ulama kita ni bagi orang lemah kedua. Dan tak harus bagi orang yang kuasa. Habis kata. Adapun ketubah jemaah, maka mengikut pendapat yang asah pada mazhab kita Syafi'i, ialah disyarat dengan bahasa Arab. Rukun tu lah, bukan hak celah-celah rukun tu tak. Maka jika tidak ada di sana mereka yang pandai dengan bahasa Arab dan tidak mungkin belajarkan dia, maka ketubahnya denganlah pada bahasa Arab. Rukun tu bahasa Jawi tak apa. Kalau tak ada orang pandai, maka jika lalu masa mungkin belajar dan nak mengaji, padahal tidak mereka belajar, nasihat deraka mereka itu sekalian dan tidak jemaah bagi mereka. Jemaah apa tak boleh, sebab tak ada siapa dia belajar dan mengaji. Dan jangan digantikan dengan zikir yang lain, mati lah. Takbir ni kalau kita tak pandai bahasa Arab, tak usah ganti dengan zikir lah. Kita ganti dengan lugah yang lain. Hukum takbir bagi orang bisu. Orang semaya orang bisu. Dan wajib atas yang bisu menggerakkan lidahnya dan dua bibirnya, bibir mulut. Dan daging anak lidah dalam. Ya pada akhir langit-langit ni. Anak lidah duduk dalam kena gerak sikit. Dengan takbir atas kadar kuasa. Bunyi suara lagu mana tak kira. Wak. Lagi. Yang penting gerak lidah bibir mulut. Tak. Dan demikianlah segala bacaan wajib. Fatihah, tahiyat, salam, supaya baca sekat yang boleh kata. Gerak lidah mulut sudah. Maka jika lemah daripadanya hendak diniatkan dia dengan hati. Akan satu dulu. Turun di bawah. Disebut dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah. Takbir orang bisu dan bacaan dalam semaya. Bermula semaya itu melekat piyata aqwa dan af'al. Setengah daripada aqwa itu bagai ya fardu seperti takbir dan bacaan Fatihah. Setengahnya pula bagai sunat. Seperti takbir dia lain. Maka bagi siapa lemah pada bertutur kerana bisu, nescaya gugur daripada akwal. Mana gugur daripadanya akwal. Tak kena baca lah akwal. Dan ini dengan ittifaq para fuqaha. Tetapi para fuqaha telah selisih pendapat mereka tentang wajib bergerak lidah dengan takbir dan bacaan. Tu. Dia nak baca tak boleh baca dah, tapi bergerak tu lagu mana? Di sisi ulama Maliki dan Hambali, iaitu yang sahih si ulama Hanafi, tak wajib atas orang bisu itu menggerak lidah. Hak tadi mazhab kita. Maknanya pendapat jumhur ni orang bisu tak payah gerak lidah. Senyap dia tu ya. Bahkan takbir dengan hati. Dia mudah sikit. Kerana menggerak lidah itu bersenda-senda. Nampak juga wajah dia tu. Dah tak boleh kata duk kata bergerak apa.
Nampaklah wajah dia tu. Hak jumhur. Hak kita lain. Di sisi ulama kita Syafi'i pula wajib atau orang bisu itu menggerak lidah dan dua bibir mulut dan anak lidah. 3 kena bergerak dengan takbir. Qadas dapat. Mana qadas dapat ni setakat boleh. Kata Imam Nawawi dalam Majmu' dan demikianlah hukum baca tashahhud sama, salam dan sekalian zikir-zikir azkar. Kata Ibnu Rif'ah, dan jika lemah daripada demikian itu nasihat berniat ya dengan hati. Akan tetapi zahir bahawa ini disi ulama Syafi'i dengan nisbah bagi orang bisu yang kedatangan. Hak baru bisu. Bukan bisu dalam perut, tak baru bisu. Budak-budak tak apa lagi besar umur nak sikit bisu. Ada pun orang bisu yang pada asal, maka tak wajib berserta menggerakkan lidah. Siapa yang kata ni? Ada pendapat bagi Ibnu Rif'ah kata sana. Tanggung situ. Habis dah tu. Dan wajib pula ia memperdengarkan dirinya akan takbiratul ihram. Tadi baca dah nota kaki tu, syarat takbir kena tuai dengar. Demikian lagi segala bacaan yang wajib, Fatihah, tashahhud, salam, selawat ala tashahhud. Tu kena dengarlah kita sendiri tu. Dan wajib dimuqaranahkan niat dengan takbiratul ihram. Wajib kena muqaranah. Niat dengan takbir itu kena sekali, kena serta dipanggil. Kesatu, kebanyakan fuqaha, bukan semua, tak kebanyakan, tidak memilih mereka itu akan muqaranah ini satu rukun daripada rukun semaya. Tak bila rukun nak bila rukun mustaqillah tu suku tu tak. Bahkan mereka menjadikan muqaranah satu juzuk daripada niat. Letak situ. Muqaranah ni satu juzuk dan niat. Kalau bila satu rukun suku sepengah tadi mula-mula tu, tamak ninah saja pak kalau bila suku hak tu dah jadi rukun semaya sampai ke 18. Napa dah mula-mula tadi. Yakni mereka bahkan mereka menjadi muqaranah tu satu syarat bagi rukun. Syarat rukun muqaranah. Dan ini dah pendapat muktamad seperti sebut dalam Hasyiah Sarkawi Tahrir. Lepas dah tadi. Disebut oleh kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Tidak khilaf di kalangan para fuqaha pada afdalnya muqaranah takbir bagi niat. Makna niat dengan takbir kena sekali muqaranah. Akan tetapi kesalahan mereka itu adakah harus mendulukan niat atas takbir ataupun tidak harus. Ini masalah niat dulu. Boleh ke tak boleh? Dan sebuah kita kalau ulama Syafi'i yang bermazhab Syafi'i, kalau kita ada penyakit was-was, boleh kita ambil mazhab yang mengatakan boleh kita niat belum takbir. Sikit. Supaya tak jadi susah sangat masa takbir. Bila takbir kata saja. Maka mengikut mazhab Hanafi dan Hanabilah dan Maliki pada salah satu dua perkataannya harus didahulukan niat atas takbiratul ihram. Ini jumhur sini. Hari 4 lepas jadah tak ada usolli lagi niat dah. Lepas tu Allahu Akbar. Boleh. Jumhur. Kata mereka lagi jikalau berniat ketika mengambil wuduk. Allah jauh ni. Bahawa ia hendak semaya zuhur masalan. Dan ia tidak bersibuk selepas niatnya dengan amalan yang menunjuk atas berpaling. Seperti makan, minum, cakap dan lain. Kemudian sampai pada tempat semaya dan tidak menghadirkan niat semaya. Dan saja harus semaya ia dengan niat yang dulu itu. Tu luar. Ada yang kata, kok mana tunggu tangga rumah ke masjid takbir saja. Ini mazhab dia. Masa ambil air semaya duduk mana lah kalau rumah dia tu niat nak semaya zuhur dah. Lepas tu tunggu tangga berjalan nak motor pergi setengah jam pula orang-orang siapa saja. Allahu Akbar. Sudah. Hak tu hak dia. Dan kita nak ambil mudah-mudah tak boleh juga. Kerana kita tu dia panggil. Bila lah kita kata kepik sangat boleh-boleh. Nak ambil boleh ngaji mazhab dia. Itu luah tu. Oleh Hanafi bukan oleh Wahbi tu. Hanafi. Dan jumhur. Maliki, Hambali, Hanafi. Tapi Maliki itu salah satu dua riwayat. Satu ni. Dan pendapat ulama Syafi'i dan Maliki pada perkataan yang satu lagi. Dan Ibnu Munzir wajib di muqaranah niat bagi takbir. Ini kena sekali.
Kerana bahawa niat itu syarat. Maka tak harus bahawa sunyi ibadat itu daripada niat. Seperti segala syarat-syarat lain lagi. Dia telah memilih Imam Nawawi dalam syarah Muhazzab, ia mengikut bagi Imam Haramain dan Imam Ghazali akan memadai muqaranah urfiyah nasbah pada orang awam. Lepas sebut dah nombak niat. Adapun bila mentakhir niat pada takbir, maka tak memadai takbir dan adalah solat itu batal. Masalahnya, hak lepas takbir baru niat tak jadi. Hak dulu pada takbir tu jumhur kata boleh. Jumhur kata boleh. Hak kita nak sekali. Niat takbir dari Allahu Akbar. Nak serentak situ lah. Habis kata. Naik mata di atas. Adapun Imam Nawawi maka memilih akan memadai dengan muqaranah urfiyah. Sama juga dengan Imam Ghazali. Imam Nawawi dia turut Ghazali dengan Imam Haramain tu. Jadi hak pekak-pekak hebat belaka tu. Hak kata muqaranah urfiyah tu cukup dah tu. Jangan sekira dibilai kepada uruf bahawa ia menghadirkan bagi semaya. Cukuplah. Agak kata dia hadir mari tu semaya. Dah. Supaya kita duduk atas jadah hakik tangan takbir. Kita nak buat ke lain ke? Dah kita hadir nak semaya dah. Itu muqaranah urfiyah. Duduk atas jadah sipai dengan kain serupai payah pak tu usolli. Semaya dah dia panggil. Dalam keadaan usolli tu kita niat dah tu. Mari dah situ. Itu mudah. Mudah. Sebuah kepada orang bahasa mudah tu. Apa tu di bawah tu je kita nak ambil ibarat zikir sebanyak tu dalam kitab Sabila lah. Sabila kita buat rajak juga Sabila Muhtadi bagi Mu'arsyad Al-Banjari. Maka satu, para ulama telah berselisih pendapat pada muntaswi muqaranah urfiyah. Lagu mana rupa urfiyah? Inilah keterangan pendapat Syekh Syihabuddin Al-Barlasi. Muqaranah urfiyah itu ialah menghadirkan niat pada satu juzuk pada takbir, pada permulaannya atau pertengahan ataupun akhir. Marilah celah mana pun kata kita ni kosak semaya. Sudahlah lah. Dan muafakat dengan dia oleh Allamah Syekh Muhammad Sa'id Makki. Ya, ulama baru-baru ni. Pendapat Syekh Qalyubi ialah ketiadaan lalai daripada mengingat niat pada ketika takbir serta melakukan sungguh-sungguh hati pada demikian itu. Masa kita takbir jangan alik kot lain. Hati kita kosak kata kita nak semaya. Urfiyah. Tu. Tiga pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Tiga. Ini jumhur ni tadi. Memadai muhadir niat dulu sedikit daripada takbir. Dan jika lalai pada takbir sekalipun. Atau dibuka oleh kitab Sabil Al-Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jilid pertama 192, 195 juzuk pertama lah. Ni kitab Jahwi sebagai kitab yang tamak juga lah dalam mazhab kita Sabila ni. Banyak dia guna orang tua ke apa, cuma lurah bahasa dia tu kadang-kadang banyak dia guna bahasa yang kita tak faham. Bahasa Banjar. Banjar ni bukan tempat kita Indonesia Al-Banjari. Jadi guna bahasa tu kadang kita tak pernah dengar apa dah. Habis. Berarti yang bawah tu kita ambil ibarat syadaut tu. InsyaAllah dah mau baca sikit ibarat syadaut tu. Masalah buat muqaranah. Dan keempatnya membaca Fatihah. Yang keempat ni baca Fatihah. Ada tiap-tiap rakaat. Pada qiyamnya, yakni di dalam qiyamnya. Kalau orang qiyam, kalau orang duduk tu. Malaikat rakaat orang masbuk, kata tak imam tanggung. Dia tak nak baca dah masbuk ni orang mari tak ada kata imam. Kalau dia sekerak. Kalau dia satu ayat. Kalau tak ada langsung, terus rakaat dengan tak imam. Sebab semua tu ditanggung oleh tak imam. Maksudnya tak kena baca dah lah. Akan satu. Di antara rukun semaya itu baca Fatihah. Di dalam berdiri. Maka mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i bahkan jumhur ulama' bahawa bacaan yang wajib dalam semaya itu ialah Fatihah.
Hanafi kata tak mesti Fatihah, ma tayassara minal Quran tu baca ayat mana-mana pun tu Hanafi. Tapi jumhur termasuk Syafi'i kata ya tak ya pun kena Fatihah. Kalau lain tak boleh sebab tafsirkan ma tayassara dengan mana Fatihah. Dia pecah mari situ ya tu. Dalil bagi jumhur firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya daripada Quran. Baca tu di dalam semaya. Jadi kalau tengok pada ayat tu, ma tayassara tu umum lah, bukan Fatihah. Ulama dah tak Fatihah, hadis suku pula. Hadis suku depan. Yang kedua, hadis Ubadah bin Samit bahawa Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat, bukan tak sebenar. Mazhab kita tidak sah terus. Ulama Hanafi nak tanggung tak sebenar ke mana ikut dia. Tapi kita ni tak sah. Tidak sah bacaan Fatihah tidak sah solat mereka yang tidak membaca padanya Fatihatul kitab. Siapa yang semai tak baca Fatihah dan dia tu bukan masbuk, maka tak jadi. Kalau baca tak kena apa tak baca ke? Cepat doa. Pada cerita tak? Cepat dah. Dalim. Tadi kau tu. Tak. Tu tanah huruf tengah-tengah tu. Cepat doa. Baik tak semaya letih tu. Dalim. Lagu. Tadi. Pakai tak sah. Dalil yang kedua, hadis Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, sesiapa yang bersolat tanpa membaca Fatihah, maka solat itu tidak sempurna. Tidak sempurna ni makna tafsir bagi fahiyah khidak. Khidak ni mana tak sempurna, mana tak sah. Bukan tak sempurna makna sah semaya. Mazhab kita tak sah, tak sempurna. Dalil yang keempat, hadis Abi Hurairah juga, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Ini jelas tidak memadai salat tanpa membaca bacaan Fatihah padanya. Tak baca Fatihah tak sah. Lepas tu ada lagi hadis 2-3 tu insya-Allah baca sendirilah. Tak sebagai dalil tu. Dan bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Fatihah. Bismillah tu satu ayat, sebab tu mazhab kita Syafi'i kena baca bismillah. Dan wajib memelihara segala hurufnya, huruf bismillah. Ini kembali ke asal. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya, huruf Fatihah. Klik kahumi. Dan segala tasdiknya, tasdik Fatihah, bukan tasdik bismillah. Kembali ke asal. Jadi Fatihah tu huruf kita kena jaga, tasdik kena jaga. Bismillah tu Fatihah dah, kena jaga huruf tasdid juga. Dan jadi masalahnya orang yang mengaku mazhab Syafi'i tiba-tiba semaya tak ada bismillah, tu jadi pening tu. Mak kita hari ni enggak. Kebanyakan fafak Wahabi tu bila kita dakwa tanya, mu mazhab apa? Kawan Syafi'i ni kak, awak apa semaya tak bismillah? Syafi'i kat mana? Belah apa ni? Beluk ke ular tak tentu, payah ke tu. Tentu kata ular kata tak tahu. Kalau tu kata ular, kata. Kalau beluk, pak baik. Yang mudah lah. Tak gitu ngerti. Dia dakwa. Kita Syafi'i juga. Tapi bila semaya, bismillah tak baca. Itu ni masalah. Dah kita Syafi'i, bismillah baca. Apa maksud baca bismillah? Bukanlah kitab fiqh Syafi'i berapa ratus buah kitab pun. Wal basmalatu minal Fatihah. Duk situ ya. Kitab Jawi, kitab Arab pun tak boleh kira. Ada pun mazhab lain yang mengatakan bukan minal Fatihah. Itu mazhab lain. Apa dah? Situ. Jadi keliru, dia panggil keliru. Masalah tu hak rukun. Kalau hak sunat, tak ada masalah. Hak sunat dia mau nak sapu muka, tak mau sapu, tu hak sunat lah. Tak ada bahas tu. Ngaji buat malah tak sah, nak berdoa wirid malah tak sah. Tapi ini masalah mazhab kita cerak-cerak. 1% mengatakan basmalah minal Fatihah. Apa tak baca? Itu jadi masalah mak kita ni. Jadi nak buat pelik pada orang, tak ada payah. Tapi keliru dia panggil dah. Berkata fuqaha kita Sadatis Syafi'iyah bawah.
bahawa basmalah itu satu ayat dari ayat yang sempurna pada Fatihah dan daripada tiap-tiap surah. Kerana hadis riwayat Ummu Salamah yang maksudnya bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam semayanya, beliau membilangkan satu ayat daripada Fatihah dah. Bismillah tu wa'addaha ayatan minha min al-Fatihah. Itu dia panggil sebagai dalil. Dan hadis Abi Hurairah anna Rasulullah ila akhirih, bahawa Rasulullah berkata alhamdulillah, Fatihah lah alhamdulillah tu 7 ayat, satu daripadanya Bismillahirrahmanirrahim. Satu daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adalah ia Ali apabila membukakan solat, membukakan surah dalam semaya, beliau membaca. Untuk Nabi lalu sini, Nabi selalu adalah Nabi apabila memulai surah di dalam semaya, yaqra'u, membaca ya Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah. Lepas tu hadis lagi. Baca sendiri, turun bawah sikit. Dan kerana bahawa para sahabat mereka isbatkan basmalah itu pada barang yang mereka himpunkan daripada Quran. Quran dulu duduk masing-masing pada himpun buat sebuah pada awal surah. Dan bahawa basmalah itu dituliskan dia dengan khak Quran. Tiap-tiap barang yang bukan pada Quran, maka bahasa tidak ada tulis dengan khak Quran. Dan kalau bukan Quran tak tulis khak misal. Dan ittifaq ashab mazhabil arba'ah di atas bahawasa mereka yang mengingkarkan basmalah itu satu ayat pada awal surah tidak dibilangkan kafir. Tak usah lagi lah agama tu. Lepas tu buka marajiknya kita tulis di bawah lah, lebih kurang. Cuma tengoklah kitab-kitab lain lagi. Hukum salah bacaan Fatihah. Baca tak betul. Aku mana baca tak kena ni? Maka jika menggugur ia seorang daripada Fatihah satu huruf, dia tak ada sebut so. Seperti kata iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, tak ada wa. Sebenarnya ada wa. Iyyaka na'budu wa iyya. Lepas tu wa tak ada. Ataupun satu tasdid seperti iyyaka tak ada sadu. Iyyaka bunyi gitu, bukan iya tak. Iyyaka bunyi gitu. Sadu tak ada. Dengan takhfif ya. Atau ditukarkan satu huruf dengan yang lain seperti sira. Siratal ladzi jadi siratal ladin. Jadi da. Ataupun zai. Siratal lazi. Bunyi zai bukan zi tak ni, zai. Al-lazi. Ataupun lahnun, yakni cedera baris. Lahan tu silap baris yang mengubahkan makna seperti an'amtu. Khasa an'amta alaihim siratal ladzina an'amtu alaiha. Tukar baris, ubah makna tu dengan ta lain, dengan tamah ta ataupun kasrah an'amti. Jawab semua masalah saat ini tidak sah semayanya dan bacaannya. Maya tak adil dah tu. Bacaan tak sah. Jika ia sengaja dan ketahui ia dan mengubahkan makna, maka punah lalu. Adapun kalau orang betul-betul belajar nak kata tak boleh, dah tu hal lain. Dia panggil ummi. Ummi man yukhillu harfan min hurufil Fatihah. Maka ummi ni sah semaya untuk diri, tak boleh membawa ke orang. Habis dulu tu. Maka jika tidak disengajanya, demikian lagi jika tidak diketahui ataupun tidak mengubah makna seperti dibaca Rabbil alamun, mudhaf ilaih tu baca dengan rafa', tapi makna tak buah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tu asa, tapi tak. Alhamdulillahi rabbil alamun, makna tak ada masalah, baris tu tak kena. Tidak batas mayanya, hanya wajib ia kembali membaca kalimah tersebut semula dan bagi kamadiyah. Kena ulas semula kalau lepas itu.
Aku satu tulis sana 405. Kata ulama kita Syafi'i, jika ada lahan itu tidak mengubahkan makna seperti merafakkan ha alhamdulillahu. Lahan tu kita kata dah ubah baris. Adalah jadi imamnya itu makruh sebagai makruh tazih. Dah sah semayanya. Dan semaya mereka mengikutkan dia. Dan jika mengubah makna seperti dhammah ta an'amtu supaya hak sebut di mata dan kasrah. Dan seperti juga baca ihdinas siratal mustaqim dengan nun ganti mustaqim. Bukan nun berat. Maka jika ia mungkin belajar, maka itu orang yang mengajar mengerjakan perkara haram dan lazimkan dia segera belajar. Dan jika taksir salah tak mengajilah, tapi cik waktu lazim ia bersolat bukan. Dan jika taksir pada belajar. Makna taksir pada belajar ni belajar dah tapi nak kata tak boleh. Tapi cik waktu lazim bersolat dan qada ia dan tidak sah mengikutkan dia. Dan jika tidak mungkin belajar kerana lemah pada lidah, belajar bercakap nak kata tak boleh, ataupun tidak teluh masa yang mungkin belajar padanya, masa sepik berdoa, kalau belajar habis waktu, maka solatnya itu sah dan sah juga semaya mereka di sebelah belakang. Ini bila ada lahan itu pada Fatihah. Dan jika lahan pada Fatihah seperti surah, kemudian pada Fatihah, maka sah solatnya. Itu masalah orang yang baca surah bila silap baris ke apa semua sah semaya. Dia bukan rukun. Dan solat mereka di belakang pun sah juga. Banyak ke tanya ni, apakah hukum temeh baca surah tak kena, silap baris bukan kabak-kabak. Apakah semaya dia? Kita turut di belakang. Ya tak apa turut. Sebab bukan Fatihah. Karena meninggal surah itu tidak batas semaya. Tak, surah yang sunat baca. Maka tak menegah mengikutkan dengan dia. Nak turut pun tak apa. Itu bukan lagi kitab Majmu' jilid 4. Habis kata tu. Dan wajib pula memeliharakan peraturannya Fatihah. Peraturan tu panggil nazam Fatihah. Nazam Fatihah kita duk baca tu, tertib dia. Kena jaga tu, nak tukar dulu ke dia tak leh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah tak leh tu. Nak turut Quran. Maka jika ia mendulukan satu kalimah atas satu, wajib dimulakan bacaannya kena start semula. Akal satu berkata Syekh Daud Fatani dalam kitab Buriyah. Dan demikian lagi wajib memeliharakan pula tartib seperti dibaca atas peraturan yang makruh. Kerana bahawasa ia tepat balaghah dan i'jaz. I'jazul ilmi, balaghatul Quran. Dalam Quran dia ada balaghah, ada i'jazul ilmi, i'jaz Quran. Maka jika ditinggalkan tertib seperti dimula pada setengahnya kedua, tidak dibilangkan dia bacaannya dan nisfu yang pertama. Tak bilang, mesti awal semula. Jika dihubungkan dia dengan nisfu yang kedua dengan tidak lanjut perceraian, dibilangkan dia. Kalau sengaja tak lama bilang. Maka jika ditakhirkan dia dengan sengaja atau dilanjut perceraian, tidak dibilangkan dia seperti nisfu yang kedua. Maka hendak dimulai baca Fatihah pada awal hingga akhir. Dan wajib pula memeliharakan mewalaknya Fatihah. Walak Fatihah tu pun kena jaga. Dengan bahawa dihubungkan setengah ayatnya dan kalimatnya dengan setengah. Makna jangan putus lama lah. Sudah satu ayat, sambung satu ayat. Sudah satu ayat, sambung satu ayat. Kalau nak sterik pun tak apa, jangan cepat sangat. Buat senapah. Boleh. Dengan ketiadaan bercerai, melainkan dengan qada bernafah. Qada tu ya.
Berkata Syadaq Fatani. Itu kita sebagai nakal ambil hadiah lah. Kawan rajin. Dan demikian lagi wajib mualakkan bacaannya, bacaan Fatihah antara segala kalimahnya, yakni berturut-turut. Jangan wisngai lama. Seperti bahawa jangan ada antara segala kalimahnya perceraian, lebih pada diam bernafas dan atau batuk. Lebih pada itu. Dan jika lebih pada demikian itu sebab lupa ataupun kerana mengingat satu ayat daripadanya, tidak mengapa, lagi tidak putus mualak. Jadi kita bergaduh sekadar tu nak jaga tu email silap, maka tak putus mualak kita tu, masih boleh kita teruskan. Dan tidak mengapa jika diulang-ulang membaca satu ayat padanya, ayat tu ulang banyak kali. Boleh. Dan jika dengan tidak uzur sekalipun, saja dia ya. Ataupun ia kembali membacakan dia yang telah dibacakan dia, dia baca dah, baca semula pula. Kemudian maka lalunya ditamamkan dia hingga akhir. Lepas tu perhabis lepas tu. Itu pun tidak mengapa. Tetapi memberi mudarat jika sok pada pertengahan Fatihah akan bismillah. Tengah-tengah tu ihdinas siratal mustaqim, marilah tidak dalam kata aku bismillah tak lagi sana. Tu talih lah. Kena klik humis mula. Apa lah? Tengah-tengah Fatihah tu mari sok kata bismillah, adakah dibacanya ataupun tidak? Maka jika ditamamkan serta sok itu, kamu dia ingat ia sudah dibacakan dia, tidak memadai bacaannya itu, tak boleh juga. Kita bukan sesuk juga. Waladhdallin. Baca dah saning. Tak ada kak. Makna kita kena klik humih mula. Maka wajib dimula membaca lain kerana taksirnya. Kerana bacanya yang serta sok itu seolah-olah kalam ajnabi pada Fatihah. Sebab tak boleh. Tu hukum orang sok bismillah tengah-tengah Fatihah. Maka jika diselangi oleh zikir antara ayatnya ataupun kalimahnya, jikalau sedikit sekalipun seperti ia mengucap alhamdulillah kemudian daripada bersing, apa nak jadi tu, dan saja putuskan mualaknya, tak boleh lah, putus mualak lah. Malaikat bahawa bergantung zikir itu dengan maslahat sembahyang, seperti mengucap amin makmum pada pertengahan Fatihahnya pada makmum, kerana bacaan imamnya imam makmum. Jika tidak mengucap amin imamnya sekalipun, tidak putus akan dia, yang ini akan mualak. Tak putus mualak tu. Ada masalah kalau putus mualak, nak klik semula tu, nak klik awal semula tu masalah dia. Dan putus mualaknya, mualak Fatihah pula batal 409. Dan putus mualak yang panjang pada uruh, dia senyap lama dengan ketidak uzur, putus kata. Demikian lagi diamnya pendek, tapi kosak dengan dia memutus bacaan, tak boleh ke? Kita beradu meta ya, tapi kosak nak beradu tak boleh. Tak boleh lah. Mana kena klik humi semula. Maka jika panjang diamnya kerana uzur, seperti jahil ia ataupun terlupa ataupun diingat ayat yang ia lupa, duk cari ingat dia lama, tidak mengapa. Hak tu boleh tu. Hak tu boleh. Ada bawah tu kita nak ibarat sedar tu lah. Lebih kurang maklumat hak atas tu lah. Cuma sebagai nak takmilah untuk tambah hak kalah hak atas tu lah. Maka jika lemah ia daripada membaca Fatihah, ini masalah orang tak pandai Fatihah. Kerana tiada yang mengajar, tok guru tak ada. Ada ke tok guru tak ada? Oh, pak kita ada tempat demo. Maknanya pak demo tak ada tok guru. Dah, kalau kita tengok maklumat kok lain pada negara kita kah? Kau tempat-tempat selai tak siapa mana. Kau tempat-tempat orang asli. Tak ada ngerti. Kadang-kadang duduk agama tu, bening Islam tu laki Kristian anak 45 menikah pun tak. Macam-macam 45. Dah, kok banyak. Kok Sarawak, kok Sabah. Paling banyak. Orang asal.
Belah hanying makan tak tahu kata apa. Tak suasana agama orang panggil tempat orang tak siapa pergi. Tak. Atau apa ketiadaan mishah. Quran tak ada. Lah ni tak boleh jadi, mustahil Quran tak ada. Sebab semua tu siapa Quran. Kalau ada pun lebu bukit itulah ataupun lain. Maka wajib atasnya membaca 7 ayat ganti Fatihah. Ganti 7 Fatihah. Jikalau bercerai-cerai sekalipun. Kita dah kata awal-awal tadi, kalau takbir boleh kita terjemah. Tapi kalau Fatihah tak boleh kita terjemah. Kita kena ganti ayat. Ayat dia tu kena ganti bersama dengan huruf Fatihah. Huruf dia. Kesatu. Telah ittifaq antara ulama kita Syafi'i dan ulama Hambali, Hanabilah, bahawa mereka lemah pada membaca Fatihah di dalam semaya. Jika kuasa telah mendatangkan beberapa ayat pada Quran dengan qada Fatihah pada bilangan huruf dan ayat, maka wajib atasnya mendatangkan demikian. Kena ganti ayat. Kena ganti. Ittifaq antara dua mazhab. Maka jika ingat ia satu ayat ataupun lebih, di fardu atasnya bahawa diulangkan apa ia ingat dengan qada ayat-ayat Fatihah tu. Boleh hatulah. Cukup huruf Fatihah 7 ayat. Maka jika lemah pada mendatangkan dengan suatu daripada Quran dengan satu kali, anak yang mendatang dengan zikrullah, seperti bahawa berkata Allah, Allah. Hal ni tak boleh kata ayat Quran dah. Zikir pun tak boleh. Ambil Allah saja. Maka jika lemah pada zikir juga, wajib atasnya bahawa senyap diam dengan qada masa dibaca ke Fatihah dalamnya. Senyap. Ya, tak tahu apa. Sutrik adalah kalau nak kata Allah, Allah tak boleh juga tu mampu dengan tu. Sutrik lah tu. Dia boleh kata kan kita ni subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, boleh kata zikir tu. Tapi kalau tak boleh kata juga sutrik lah. Baik pun cium lah. Orang ajar. Maka jika tidak melakukan demikian, batal semaya. Kalau tak duduk dia, ya suruh dia saja. Kita tak duduk juga, batal. Pada dua mazhab ini, Syafi'i dan Hanabilah. Karena bahasa tidak harus di sisi mereka membaca Fatihah dengan bahasa lain daripada bahasa Arab. Mazhab kita dan juga Hambali, kita nak terjemah Fatihah dengan bahasa Ajam, tak boleh. Itulah. Naik ke atas. Maka jika lemah daripada Fatihah 7 ayat, bukan. Maka jika lemah daripadanya 7 ayat, tertib tu, wajib dibaca 7 bagai daripada zikir ataupun doa ganti daripada Fatihah. Kita ganti dengan zikir lah. Ataupun 7 doa. Dan disyaratkan pada 7 ayat ataupun zikir ataupun doa tersebut jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Hurufnya kurang huruf Fatihah. Nah, kena sama banyak. Huruf Fatihah ni berapa? 100. Ada sebut tak depan ni? Ada sebut. 124 kan berapa dengan tidak dibilangkan malikiyau alih pada malikiyau. Ada kitab cik dah Hidayatus Subyan ada sebut situ bagi Al-Mas'udi tak silap. Hidayatus Subyan kitab kecil Jawi. Kata Syekh Daud Fatani, dan jika lemah daripada 7 ayat, maka wajib atasnya membaca 7 bagai pada zikir ataupun 7 bagai pada doa. Dengan syarat jangan kurang huruf pada huruf Fatihah. Sama dengan atas tu. Sebagai nak takkid ibarat atas. Apalah. Dan memadalah 7 bagai doa takluk perkataannya dengan akhirat. Doa akhirat lah. Dan jika hafal je 7 bagai pada zikir yang lain sekalipun. Dan jika tak tahu doa malaikat yang takluk dengan dunia jua. Doa akhirat tak pandai. Pandai doa dunia je. Maka itu memadaikan dia sah juga. Maka jika lemah ia daripada sekaliannya, wajib ia berdiri qada baca Fatihah pada zon. Diri saja, diri cekah gitu lah. Diri saja gitu lah. Kelimanya rakaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bil arifina wa qulubana waj'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.